Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Dalam Perikatan Nasional, kita bukan sahaja melihat pertembungan idea, tetapi juga pertembungan siapa yang sebenarnya paling layak duduk di kerusi nomor 1 negara, yaitu kerusi Perdana Menteri. Baru-baru ini pemuda PAS tampil dengan cadangan yang mengejutkan, mahu menamakan timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai calon utama untuk Perdana Menteri jika Perikatan Nasional diberikan mandat untuk memimpin Malaysia. Afnan Hamimi Taib Azamuddin, Ketua Pemuda PAS, menyifatkan Tuan Ibrahim sebagai tokoh berpengalaman dan layak untuk menerajui negara. Kata beliau, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sudah beberapa kali menolak jawatan tersebut kerana mahu memberi ruang kepada pemimpin lain yang lebih bertenaga. Jadi, cadangan ini kononnya hadir sebagai alternatif, membawa nama Tuan Ibrahim ke hadapan. Malah dalam Muktamar Pemuda PAS, usul ini diluluskan sebulat suara. Bukan itu sahaja, nama-nama lain seperti Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor, Naib Presiden PAS Idris Ahmad dan juga Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar turut disebut sebagai tokoh yang layak. Tetapi di pihak lain, Sayap Pemuda Bersatu, Armada, tegas mengatakan bahwa keputusan mereka sudah jelas. Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal sebagai calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional. Haris Idham Rashid, Ketua Penerangan Armada, menegaskan bahawa pencalonan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-11 telah pun diputuskan sebulat suara dalam Perhimpunan Agung Tahunan Armada pada 6 September yang lalu. Dan keputusan itu selari dengan ketetapan induk bersatu pada 7 September 2025. Armada mahu semua parti komponen dalam Perikatan Nasional menghormati keputusan ini demi menjaga kesepakatan gabungan. Mereka juga melihat pencalonan Muhyiddin bukan sekadar soal tokoh, tetapi sebagai manifestasi suara akar umbi yang masih percaya hanya Muhyiddin yang mampu menjadi simbol kepimpinan Perikatan Nasional. Disinilah kontroversinya bermula. PAS mahu menolak tokoh lama dan meletakkan wajah lain, sementara Bersatu pula masih mengangkat Muhyiddin sebagai calon utama. Bukankah ini menunjukkan wujudnya percanggahan dalaman yang besar dalam Perikatan Nasional? Dari satu sudut, pemuda PAS seakan-akan menghantar isyarat bahwa kepimpinan perlu diperbaharui. Mungkin kerana sedar yang Muhyiddin sudah membawa imej bekas Perdana Menteri yang gagal selepas kejatuhannya pada 2021 dan kritikan terhadap pentadbiran semasa pandemik. Namun di sudut lain, Bersatu nampaknya tidak sanggup melepaskan bayangan Muhyiddin kerana bimbang kehilangan pengaruh dan juga penguasaan dalam gabungan itu. Kalau kita imbas kembali, isu siapa bakal Perdana Menteri Perikatan Nasional ini bukan kali pertama timbul. Sebelum ini, nama Sanusi sering dijulang di kalangan penyokong akar umbi. Malah Ahmad Samsuri juga pernah disebut sebagai calon berprofil bersih dan berwibawa. Namun, setiap kali nama lain yang naik, ada suara dalam Bersatu yang cepat-cepat mengingatkan bahwa Muhyiddinlah yang menjadi poster boy gabungan itu. Tidakkah ini mencerminkan kegagalan Perikatan Nasional menyelesaikan krisis kepimpinan dalaman mereka sendiri? Mari kita cuba renung lebih jauh. Armada bukan sahaja bercakap tentang calon Perdana Menteri, tetapi turut melancarkan majlis perundingan kebijakan Armada yang kononnya mahu membawa suara anak muda dalam pembentukan dasar negara. Mereka juga mengumumkan siri jelajah bermula Oktober untuk berjumpa terus dengan golongan belia. Malah mereka menubuhkan Brigade Armada untuk persediaan bencana seperti banjir. Semua ini kedengaran bagus, tetapi bukankah ia juga usaha untuk mengalihkan perhatian daripada konflik dalaman mengenai siapa calon Perdana Menteri sebenar Perikatan Nasional? Di depan rakyat, mereka membawa naratif prihatin anak muda, dasar inklusif dan kesiapsiagaan bencana. Tetapi di belakang tabir, perebutan kerusi Perdana Menteri masih lagi tidak selesai.
Persoalannya, adakah Perikatan Nasional benar-benar bersatu dalam hal ini? Jika pemuda PAS sudah sebulat suara menyokong Tuan Ibrahim, adakah suara itu akan diketepikan begitu sahaja hanya kerana bersatu mahu mengekalkan Muhyiddin? Bukankah ini akan mewujudkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan ahli PAS sendiri yang merasakan pengorbanan mereka dalam Perikatan Nasional tidak pernah dihargai? Jangan lupa, PAS kini menjadi tunjang sokongan akar umbi Melayu Islam dalam Perikatan Nasional. Jauh lebih kuat berbanding bersatu yang semakin hilang pengaruh selepas PRU 15. Jika suara PAS diketepikan, tidakkah ini akan membuka jalan kepada konflik yang lebih besar? Mari kita tanya soalan-soalan yang paling kontroversi. Apakah Muhyiddin masih relevan sebagai calon Perdana Menteri? Ingat kawan-kawan, beliau sudah menjawab jawatan itu pada tahun 2020 selepas langkah Sheraton. Tetapi pemerintahannya hanya bertahan 17 bulan, tumbang akibat krisis dalaman dan juga tekanan politik. Ketika pandemi COVID-19, beliau sering dikritik kerana dasar-dasar separuh masak, pelaksanaan PKP yang kelang kabut, dan kegagalan mengawal ekonomi dengan berkesan. Adakah wajar untuk mengangkat semula seorang tokoh yang pernah gagal, sedangkan PAS sudah sedia menawarkan barisan pemimpin berpengalaman dan masih lagi bertenaga? Disinilah timbul tanda tanya besar. Adakah Perikatan Nasional sedang menipu diri sendiri dengan berpura-pura bersatu? Realitinya ada dua blok kuasa, PAS yang semakin dominan dan bersatu yang enggan melepaskan legasi Muhyiddin. Kalau ini berterusan, bolehkah Perikatan Nasional benar-benar menyaingi Kerajaan Perpaduan Anwar Ibrahim dalam PRU akan datang? Atau mereka yang akan terus berperang sesama sendiri, sehinggalah rakyat mula bosan dengan drama dalaman mereka? Kawan-kawan semua, saya mahu lontarkan satu lagi persoalan yang benar-benar menggugah. Jika benar Muhyiddin tidak lagi relevan dan PAS pula serius mahu mengangkat Tuan Ibrahim ataupun tokoh lain seperti Sanusi dan juga Samsuri, adakah kita bakal menyaksikan perpecahan besar dalam Perikatan Nasional tidak lama lagi? Adakah bersatu sanggup berundur dan memberi laluan kepada PAS untuk menjadi tulang belakang gabungan? Atau adakah kita akan melihat langkah Sheraton 2.0 dalam bentuk perebutan kerusi Perdana Menteri kali ini? Ini bukan sekadar soal siapa yang duduk di kerusi nomor 1, tetapi soal masa depan Perikatan Nasional sebagai gabungan politik. Jika mereka gagal mencari kata sepakat, mungkin rakyat akan melihat Perikatan Nasional bukan lagi sebagai pilihan alternatif, tetapi sekadar sebuah pakatan yang syarat dengan perebutan kuasa dan juga ego politik. Dalam keadaan politik Malaysia yang semakin tidak menentu, adakah Perikatan Nasional akan terus mengekalkan wajah lama yang sudah ditolak rakyat atau berani tampil dengan calon baru yang benar-benar membawa harapan segar? Pilihan ini bukan sahaja akan menentukan nasib Perikatan Nasional, tetapi juga masa depan politik negara. Jadi, adakah Muhyiddin masih lagi? Jawapannya, atau sudah tiba masanya Perikatan Nasional menulis skrip baru dengan watak utama yang lebih meyakinkan. Sahabat-sahabat semua, inilah drama sebenar politik Malaysia. Penuh dengan kontroversi, penuh dengan teka-teki. Jangan lupa untuk tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Anda rasa Muhyiddin masih layak menjadi calon Perdana Menteri ataupun patutnya PAS diberi peluang mengangkat tokoh mereka sendiri? Mari kita bincangkan di ruangan komen di bawah. Kalau Anda rasa pendedahan ini membuka mata, jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe untuk lebih banyak analisis panas seperti ini. Sebab dalam politik Malaysia, yang benar tidak semestinya jelas dan yang jelas belum tentu benar. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan lebih banyak kontroversi yang bakal membuatkan Anda terus terikat dengan kami di Current Sphere MY. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih semua.